Salam guys, Muaz Malik di sini dan inilah dia smartphone terbaru daripada Samsung iaitu Samsung Galaxy S23 Ultra. So, yalah bunyi macam excited sikit lah kan. Yalah aku excited pun bersebab baru je minggu lepas aku up video kira macam bercerita berkenaan dengan Samsung Apex yang diorang buat tu. Tutup minggu ni dah dapat dah review unit. Siapa tak seronok kan. Jadi kita nak mula kat mana video ni? Pertama sekali, video ni memang bukan video full review lah kan. Aku pun baru guna phone ni dekat 2-3 hari je kan. Macam tak berapa sesuai lah kalau aku nak buat full India review kan. Memang tak cukup data pun. Senang cerita aku tak puas lagi lah kan nak guna phone ni kan, nak buat review. Aku kalau review makan masa bang. Jadi dalam video ni aku nak buat first impression kan. Kita akan buat unboxing sikit kan. Lepas tu aku akan cerita sedikit lah berkenaan pendapat aku berkenaan dengan pandang pertama kan aku terhadap Samsung Galaxy S23 Ultra ni. Jadi kalau korang beli S23 Ultra ni, pertama sekali of course lah kan, korang akan dapat kotak pembelian ni. Macam kalau korang perasan dia punya kotak dia ni kat depan ni ada hijau kan. So bila dia hijau maksudnya aku dapat phone warna hijau lah. So kalau korang beli warna yang lavender, korang akan dapat warna lavender lah kan. So once bila buka je seal dekat bahagian belakang dia tu, once bila buka kotak, pertama sekali korang akan dapat satu kotak kecil lah yang dalamnya terdapat SIM injector, buku manual dan kabel USB-C to USB-C. Kemudian bila kita buka je pelapik pertama dekat atas ni, maka terpampang lah Samsung Galaxy S23 Ultra kan, the greatest smartphone daripada Samsung sekarang ni kan. Dan bila keluarkan phone tu, itu je lah yang ada dalam kotak. Seperti biasa kalau korang beli smartphone flagship daripada Samsung, memang diorang tak ada bagi adapter pengejasan dalam kotak. So adapter tu korang kena beli secara berasingan. By the way, sebagai info tambahan lah kan, kotak dia ni memang 100% diperbuat daripada recycle material. In fact, terdapat banyak jugalah penggunaan recycle material pada Samsung Galaxy S23 Ultra ni. Contohnya macam gelas yang digunakan dekat depan belakang ni, dia 20% diperbuat daripada recycle material. Yang ni kemudian button aluminium ni, button power, button volume, lepas tu dia punya SIM injector memang diperbuat daripada recycle material. Dan dia punya S Pen ni juga pun ada juga, kalau tak silap aku lah, ada penggunaan daripada barangan recycle juga. So kira memang Samsung dia nak go for greener things tu lah, semua tu lah kan. Bagi aku memang bagus lah, kira memang good job lah kan. Benda recycle semua, benda yang baik kita memang puji lah kan. Maka kalau nak cerita berkenaan dengan Samsung Galaxy S23 Ultra ni, memang aku ada jumpa lah few things, benda yang agak menarik lah dalam sepanjang 2-3 hari aku gunakan phone ni. Contohnya pertama adalah initial setup. Bila kita nak setup smartphone ni kan, bagi aku dia punya initial setup memang agak mudah. Kalau macam aku kan, aku guna Pixel devices, senang cerita aku gunakan Android devices. So kalau macam korang gunakan mana-mana smartphone Android and then nak transfer semua data ke Samsung Galaxy S23 Ultra ni memang mudah. So apa yang korang perlu buat, korang kena pergi ke Play Store and then kemudian download Samsung Smart Switch. Dan dengan Smart Switch ni korang boleh transfer lah kan, semua gambar, data file, aplikasi, semua memang boleh transfer, memang cepat lah. Dia ada dua option cara untuk korang transfer. Korang boleh transfer secara wired ataupun secara wireless. So macam aku buat secara wireless lah, daripada Pixel aku pergi ke S23 Ultra ni. Memang senang lah. So dekat sini aku memang tak perlu nak ada kebergantungan kepada backup yang aku dah buat dekat cloud, dekat dalam Google Drive tu. Sebab sebelum ni kalau aku nak buat backup, memang selalunya backup tu aku buat dekat cloud je. Jadi bila boleh backup secara direct and device to device, dia lebih senang lah bagi pendapat aku. So itu satu. Kemudian One UI 5.1 yang digunakan pada Samsung Galaxy S23 Ultra ni, initial impression aku, dia memang berdesup laju gila lah. Dan of course lah, dalam laju dia tu memang ada banyak lah benefit yang korang boleh gunakan pada One UI 5.1 tu. Dia ada banyak macam-macam feature lah. Contohnya macam emoji sticker, sebab tu boleh buat video dekat dalam wallpaper, dekat lock screen. Lepas tu korang boleh gunakan Samsung Note kan, ada S Pen, boleh gunakan Samsung Note. Memang banyak lah, dia ada banyak feature yang mana aku takkan ceritakan dalam video ni. Itu dalam video full review nantilah. So macam aku cakap tadi, performance One UI 5.1 tu memang berdesup laju. And aku rasa benda ni adalah thanks to penggunaan Snapdragon 8 Gen 2
4 Galaxy. Dia ada extra ayat 4 Galaxy. Yang mana chip ni, Snapdragon 8 Gen 2 ni, dia bukan sekadar Snapdragon 8 Gen 2 je, tapi adalah chipset yang telah di-customizekan untuk penggunaan S23 punya lineup. So apa bezanya? Bezanya adalah dia bump upkan clock speed untuk CPU dan GPU. Jadi result dia tu memang akan perform dengan lebih bagus lah kan. Yalah, sebab clock speed dia dah tingkatkan naik tinggi. Dan aku sendiri pun dah buat perbandingan dengan Snapdragon 8 Gen 2 dekat smartphone lain. Aku gunakan OnePlus 11 ni. OnePlus 11 ni pun gunakan Snapdragon 8 Gen 2. Dan apa yang aku nampak result dekat Geekbench kan, untuk single core punya test, dia memang lebih tinggi lah berbanding 8 Gen 2 biasa. Dan kemudian dia punya performance dekat GPU pun, bila buat 3D Mark Wow Extreme Test, result dia pun adalah lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2 yang biasa punya. So sebab itulah dia digelar sebagai Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy. Sebab dia memang special sikit. Clock speed dia tinggi lagi. Dan kalau nak cerita berkenaan dengan performance bateri, bagi aku macam agak terlampau awal lah kalau aku nak cerita berkenaan dengan performance bateri ni. So macam Samsung Galaxy S23 Ultra ni, bateri dia besar, 5000 mAh. And sepanjang 2-3 hari aku gunakan ni, result yang aku dapat tu, dia macam tak adalah mind blown sangat. So secara average dalam 2 hari tu, aku just dapat SOT dalam 7 jam lebih kan. Memang okey. Aku tak adalah kata yang mana dia punya screen on time teruk, performance bateri dia teruk. Tak. Performance bateri dia memang okey. Cuma dia tak mind blown lah kan. Kalau dia boleh dapat dalam 8 hingga 9 jam ke, 9 hingga 10 jam ke, itu baru macam meletup minda kan. Tapi macam aku cakap tadi lah, memang agak terlampau awal untuk aku bercerita berkenaan dengan performance bateri. Sebab Samsung Galaxy S23 Ultra ni, dia ada fungsi adaptive battery, yang mana dia akan belajar cara penggunaan kita, macam cara aku gunakan smartphone ni untuk sepanjang hari, dan dia akan optimizekan untuk cara penggunaan aku. So maybe dalam 4-5 hari lagi, aku akan nampak lah performance bateri dia tu akan menjadi lagi improve lah daripada yang sekarang ni. Jadi untuk bateri ni, kita kena tunggu untuk full review nanti. Baru akan tahu dia punya result akhir dia macam mana. Tapi buat masa sekarang aku rasa okey kan. Aku tak ada masalah dengan bateri dia. Dia just nice lah, okay je. Dan kemudian untuk dia punya S Pen ni, jujur aku cakap lah kan, aku pun dari masa aku review Samsung Galaxy Note 20 dulu pun, aku memang tak ada banyak sangat gunakan S Pen lah. Actually aku memang bukan pengguna S Pen lah. Yes, aku tahu S Pen yang ada pada Samsung Galaxy S23 Ultra ni memang mantap lah. And aku rasa untuk mana-mana smartphone yang ada stylus, untuk Android lah terutamanya kan, memang tak ada yang boleh lawan lah S Pen yang ada pada Samsung punya device ni. Itu fakta. Tapi personally aku memang jarang menggunakan S Pen ni. So selalunya S Pen ni memang akan terletak dekat dalam lah. Tapi aku faham jugalah yang mana ada banyak fungsi-fungsi menarik yang kita boleh gunakan pada S Pen ni. Contohnya macam kita boleh ambil gambar gunakan Bluetooth kan. So kau pegang S Pen tu, klik je dia akan ambil gambar kita. Dan kemudian of course lah, precision S Pen tu bila kita tulis dekat screen tu memang very sharp. Dan integrasi S Pen dalam dia punya UI pun memang ada kan. So memang seronok lah kalau korang ni memang jenis heavy user untuk S Pen. Tapi itulah, untuk macam aku, untuk review ni, aku kena paksa diri aku gunakan S Pen ni. Nak tak nak, suka tak suka, aku kena try juga untuk full review nanti kan. Mana tahu boleh ada jumpa bugs ke apa ke kan, kita tak tahu. So kita kena cuba lah. Mana tahu memang kali ni aku melekat gunakan S Pen tu kan, dah terus tak boleh nak pisah dah. Memang bye-bye lah Pixel yang cerita dia. Tapi itulah, bila dah sebut Pixel ni, antara sebab kenapa yang macam korang pun tahu yang mana aku memang stick dengan Pixel, sebab aku suka dengan dia punya camera capability. Dan bila dah ada S23 Ultra dekat tangan ni, dia macam dia agak mencabar lah kedudukan Pixel tu. Sebab ada penemuan terbaru yang aku jumpa, initial impression waktu aku gunakan S23 Ultra ni, iaitu kamera 200 megapiksel dia tu. Aku tak nak cerita lebih lanjut berkenaan dengan kesemua setup kamera dia. Aku just nak fokus pada kamera 200 megapiksel dia tu, yang mana aku berpeluang untuk ambil gambar dan gunakan kamera biasa 12 megapiksel. Dia punya setup yang pixel binding 12 megapiksel, kemudian kamera 200 megapiksel, and then kemudian aku ambil gambar juga gunakan pixel aku untuk gambar yang sama. Dan resultnya aku jumpa memang agak menarik ya. Note that gambar yang aku tunjukkan pada korang ni, ini aku ambil pada kawasan yang panas terik lah. So maksudnya dia memang
well lit punya condition lah. Dan pada gambar ni, kalau kita ambil gambar yang biasa kan, maksudnya gambar pixel binding biasa, kualiti gambar di antara ketiga-tiga smartphone ni dia nampak normal saja kan. So maksudnya dari segi dia punya sharpness semua memang well expected lah untuk smartphone dalam kategori flagship kan. Yes, memang dia ada sedikit perbezaan dari segi karakteristik warna pada gambar tu, tapi overall kalau nak cerita dari segi sharpness tu memang lebih kurang sama. So kalau kita tengok pada daun ni, daun dekat tepi tu, ketiga-tiga smartphone ni dia ada karakteristik yang sama. Dia oversharpenkan gambar tu. So dekat sini lah yang aku rasa agak mind blown lah kan. Bila dekat Samsung Galaxy S23 Ultra ni kita enablekan kamera 200 megapiksel tu, result dia memang lain gila lah daripada kamera default 12 megapiksel pixel binding tu. So dekat sini korang boleh nampak dekat daun tu kan, dia nampak lebih clear. Dia bukan sharp tau, dia bukan sekadar jelas dari segi megapiksel tu. Ya, kita tahu megapiksel tu tinggi 200 megapiksel, itu aku faham, tapi ini adalah dari segi processing gambar tu kan. Kita boleh nampak yang mana dia memang kurang sikit proses dari segi cara image processing tu untuk menajamkan gambar tu. Dia memang kurang gila. Senang cerita, result gambar dia ni dia lebih macam kalau menggunakan kamera DSLR tau. Yang mana kamera DSLR ni of course lah dia tak ada processing yang terlampau advance macam dia nak oversharpenkan gambar tu. Tak ada. So end up dengan menggunakan kamera 200 megapiksel ni kita akan dapat gambar yang very clean gila. Dan untuk orang yang macam aku yang memang suka edit gambar sebelum posting kan kat mana-mana social media, benda ni memang seronok gila lah kan. Sebab aku dapat ini memang kira dapat detail yang the best lah. Dia memang very natural punya detail lah. So itu adalah penemuan yang aku rasa macam agak best jugalah bila gunakan kamera 200 megapiksel ni. Dan walaupun aku gunakan pada mode 200 megapiksel, size gambar tu tak adalah besar sangat, tak adalah sampai 60-70 MB. So basically Samsung berjaya untuk kompreskan size file tu untuk jadi lebih kecil kan, dalam 20 lebih 30 MB macam tu je. Memang tak besar. Jadi aku apa lagi, aku memang terus enablekan lah 200 megapiksel tu. So apa-apa gambar yang aku ambil daripada kamera utama, memang aku akan gunakan kamera 200 megapiksel tu. Sebab aku suka gambar natural yang tak ada oversharpen daripada kamera AI tu. Memang seronok. So itu adalah antara penemuan yang aku jumpa dalam 2 hari aku gunakan Samsung Galaxy S23 Ultra ni lah untuk kamera dia. Dan untuk yang lain tu semua, aku rasa itu aku akan cerita pada video full review yang seterusnya lah kan. Macam screen dia ke kan, screen dia memang besar-besar. Okay, yang ni aku boleh cerita. Jadi korang pun tahu yang mana screen Samsung Galaxy S23 Ultra ni bersaiz 6.8 inci, Quad HD+, Dynamic AMOLED 2X kan. So resolution dia Quad HD+. Tapi by default bila aku set up smartphone ni, bila aku pergi ke setting, dia memang by default dia letak pada Full HD+ je. Kira 1080p lah. Jadi kalau korang nak menikmati Quad HD+ tu, korang kena enablekan secara manual. Aku memang tak faham lah kenapa diorang suka buat benda macam ni. Sebab macam dekat pixel aku pun sama juga. By default dia letak pada 1080p. Korang kena bump up ke Quad HD+ secara manual kan. Pelik lah. Aku rasa maybe dia orang rasa yang mana majority pengguna memang akan cukup berpuas hati lah dengan penggunaan Full HD Plus je. And bila gunakan Full HD Plus ni pun of course lah dia ada kebaikan dia kan. Antaranya dia akan gunakan kuasa prosesor yang lebih rendah, and then kemudian dia juga akan gunakan kuasa tenaga bateri yang lebih rendah kalau nak dibandingkan gunakan Quad HD Plus. Tapi itulah kan, kalau dah bayar beribu-ribu, yelah memang dia dah bagi Quad HD Plus, pakailah kan. Mestilah nak kena Quad HD Plus tu. Lagipun yelah screen dia ni gunakan teknologi LTPO. So dia punya refresh rate tu dia akan berubah. Dia bukan stick, dia akan berubah daripada 1Hz hingga 120Hz. So dekat situ pun memang dia dah ada penjimbatan penggunaan bateri. Kalau nak sakit pun adalah sakit dari segi penggunaan tenaga prosesor lah kan. Tapi 8 Gen 2 for Galaxy kan, power kan, dah overclock dia punya clock speed tu semua, takkanlah tercungap lagi kan. Jadi itulah, kalau korang beli Samsung Galaxy S23 Ultra ni, pastikan korang enable Quad HD Plus tu. Tak payahlah pakai Full HD Plus, buat apa. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Video berkenaan dengan first impression aku. Memang agak pelik sikit video ni. Video first impression aku berkenaan dengan S23 Ultra ni. Nantikan video full review aku berkenaan dengan smartphone ni. Tak lama lagi aku memang akan
buat full review bila aku betul-betul dah puas pakai. Tapi itulah, kalau nak cerita secara overall untuk 2 hari ni, 2-3 hari ni, aku rasa aku memang sangat berpuas hati lah dengan S23 Ultra ni. Memang best. Kalau korang daripada S22 Ultra, mungkin korang takkan terasa lah dia punya upgrade dia tu. Tapi kalau korang datang daripada S21 Ultra ataupun daripada Galaxy Note 20 Pro tu, memang korang akan rasa lah dia punya bump up dari segi performance tu. Aku boleh garanti lah kalau korang upgrade kan, memang korang akan rasa upgrade dia tu. Okay guys, macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.